Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Nama saya Muhammad Haizil bin Jasmin. Metrik ID 870601 045087 001. Course Bachelor Degree Manufacturing Management BMMG. Saya daripada OUM Seremban, Negeri Sembilan. Okey. Hari ini kita akan bercerita tentang konflik. Apakah itu konflik? Konflik berlaku setiap hari dalam kehidupan kita. Sebahagiannya boleh berbeza-beza dan perselisihan kecil antara individu atau kumpulan hingga situasi ekstrim yang besar dengan unsur-unsur yang mengancam nyawa. Sebagai pengurus projek atau ketua pasukan, konflik ini berleluasa dan relevan dalam persekitaran projek. Penyebab konflik bermula dari penyusunan pasukan, perbezaan budaya, keutamaan projek dan masalah pribadi yang menyelubungi projek dalam memenuhi objektif projek. Okey, seterusnya kita akan terangkan apa itu definisi konflik. Konflik didefinisikan menurut Oxford sebagai pertengkaran, perjuangan, perselisihan pendapat dan juga perbezaan pendapat. Konflik secara amnya ditakdirkan sebagai pertembungan antara unsur atau idea yang bermusuhan atau menentang. Boleh berbeza dari perselisihan yang ringan hingga konflik yang penuh dengan emosi. Okey, kita telah terangkan tadi apakah itu definisi konflik. Sekarang kita kisah seterusnya. Okey, penjelasan konflik yang berlaku sewaktu menguruskan projek. Okay. Dalam menguruskan sesuatu projek, kebarangkalian berlakunya konflik semestinya kita tak dapat elakkan. Sebagai contoh, projek implementasi yang mana pihak pengurusan jabatan mengkehendaki para pekerja untuk scan in out di jabatan yang mana pekerja tidak mahu melakukannya. Okey, di sini kita akan lihat daripada kacamata pihak pengurusan dan juga pihak pekerja. Mengapakah pihak pekerja ni tidak mahu melakukan scan in out ni? Okey, bagi pihak pekerja, mereka hanya membuat kerja di dalam jabatan sahaja, yang mana tidak memerlukan mereka untuk keluar daripada jabatan. So bagi mereka, untuk scan in out ni adalah satu yang membuang masa. Seterusnya, ada kes di mana bila mereka apply scan in out ni, menjadi isu pada sistem gaji, yang mana ada gaji yang ditolak setelah sistem ini diimplementasikan. Seterusnya, daripada kacamata pekerja ni, sejabatan ada CCTV, yang mana pihak pengurusan boleh tengok dari CCTV saja. Kenapa perlu lagi scan in out ni? Okey, sekarang kita akan bercerita tentang daripada konflik yang berlaku daripada kacamata sebagai pengurusan. Okey, bagi pengurusan, mereka ingin implementasikan scan in out sistem ni adalah kerana alasan mereka adalah mudah untuk memantau pekerja mereka walaupun sudah tidak ada CCTV, tetapi pelaksanaan scan in out ni membolehkan mereka memantau dengan lebih ketat. Okey, di sini kita dapat lihat yang mana terdapat konflik yang berlaku antara pekerja dan juga pihak pengurusan jabatan, yang mana jika perkara ini tidak diatasi dengan baik, benda ni akan efek lah pada jabatan tu punya kerja.
sekarang kita akan ke slide seterusnya. Okey, penyebab konflik. Okey, konflik ni actually banyak punca dia. Okey, antaranya persaingan sumber yang terhad. Di dalam sesebuah organisasi sering berlaku persaingan untuk mendapatkan pengagihan sumber seperti kenaikan gaji, jawatan, kelengkapan pejabat dan pribadi. Benda-benda ni semua akan jadi persaingan sumber kepada pekerja. Seterusnya, ketidakjelasan tanggungjawab dan kuasa. Okey, jadi perkara ni tidak patut berlaku kerana setiap pekerja ada job scope jelas, tapi ada setengah syarikat walaupun ada job scope yang jelas, tapi mereka menyuruh pekerja melakukan kerja-kerja yang di luar bidang mereka. Dekat situ yang berlakunya ketidakjelasan dalam kerja mereka. Okey, kita akan sambung ke slide seterusnya. Apakah antara penyebab konflik yang berlaku? Seterusnya adalah persandaran tugas. Persandaran tugas ni dimaksudkan tugas yang memerlukan individu lain untuk membantu menyelesaikan tugas tersebut. Sebagai contoh, dalam satu jabatan tu ada flow kerja. Part ni ada pekerja lain yang buat, part ni ada pekerja lain yang buat. So bila atau mereka ni perlu bekerjasama lah. Kalau tak bekerjasama, part ni akan jadi tergantung. Seterusnya adalah kekurangan maklumat. Masalah kekurangan maklumat selalu terjadi dalam sebuah organisasi. Ini kerana komunikasi yang lemah antara bahagian ataupun individu itu sendiri yang gagal menguruskan maklumat tersebut. Okey, kita akan sambung lagi penyebab konflik. Okey, yang seterusnya adalah matlamat yang berbeza. Kebiasaannya berlaku perbezaan matlamat di antara unit ataupun jabatan kerana organisasi mempunyai matlamat yang secara menyeluruh. Konflik juga boleh berlaku di antara individu dan kumpulan. Perbezaan tersebut berlaku kerana latar belakang dan pemikiran yang berbeza antara pekerja. Misalnya, organisasi membuat perubahan dasar secara spontan yang mana perubahan tersebut pekerja tidak dapat untuk follow dalam masa terdekat dan akan membawa kepada tindakan yang lebih buruk, menunjukkan ketidakpuasan hati mereka. Okey, seterusnya kita akan discuss tentang teknik terbaik untuk menguruskan konflik. Yang pertama, kita gunakan strategi penyesuaian. Biasanya bermatlamat untuk memelihara hubungan dan kedudukan. Ingin mendapatkan kerjasama dan menyelesaikan konflik. Setengah ahli kumpulan akan mengalah kepada pihak yang lebih dominan. Biasanya pihak pekerja bawahan akan mengalah kepada pihak atasan lah, mana mereka lebih berkuasa. Ini bermakna pekerja tersebut mementingkan perpaduan pasukan, namun mencapai matlamat adalah rendah. Seterusnya, teknik terbaik untuk menguruskan konflik adalah mendapatkan pandangan daripada pihak dari semua peringkat. Benda ni sebenarnya kita perlu libatkan semua lapisan pekerja, tidak kira pekerja bawahan maupun pekerja atasan. Okey, seterusnya kita akan cerita sambungan untuk teknik terbaik menguruskan konflik. Okey, seterusnya teknik yang ketiga adalah menyenaraikan semua konflik yang terlibat. Setengah konflik mampu menjana maklum balas terhadap sistem dan polisi yang telah digubal oleh pihak pengurusan. Dari maklum balas ini
objektif organisasi akan lebih kelihatan sama ada boleh dicapai atau tidak oleh organisasi tersebut. Contohnya, melakukan temu bual dengan pihak atasan mungkin akan menyebabkan kemarahan oleh pihak atasan, tapi itu akan dianggap sebagai tindak balas yang berharga mengenal pasti penerimaan mereka terhadap polisi. Okey, last yang terbaik adalah yang keempat adalah jangan bertindak menambah baru dalam api. Okey, menangani konflik memerlukan kesabaran dan ketenangan. Pemikiran yang strategik juga membantu mendapatkan punca sebenar yang berlaku dalam organisasi. Okey, so far apa saja. Sekian, terima kasih.